2000 tahun yang lalu Engkau di atas kayu salib Tuhan. Pada saat ini, pada jam ini Tuhan, Engkau ada di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Yes. Engkau berkati Tuhan kedua hamba-Mu ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami diberkati ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita semua. 上帝为我们做了很伟大的事。 Ya Bapak Ibu, hari ini adalah hari Jumat Agung. 今天我们纪念耶稣受难日， Hari yang besar untuk kita semua. 一个很大的日子。 Kasih-Nya dinyatakan pada hari ini. 他的爱显现在今天。 Bapak Ibu, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. 今天早上的题目就是耶稣被钉在十字架，死然后被埋葬。 Ada sedikit koreksi ya untuk apa yang tertulis di warta, itu salah, bukan Yohanes tetapi Yesus. 有一些修改在报纸，我们的周报那边写了约翰，不是约翰，是耶稣。 Dan perikop firman Tuhan kita diambil dari Yohanes pasal yang ke-19. 然后我们的圣经是在 sampai yang ke-42. 在约翰福音第19章 pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 42. Kita tidak akan membaca dulu. 19章第16节到第42节，我们先不要读，不要念先，因为太长。 Nanti kita baca. 我们就是下去，等一下我们都会读。 Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， peristiwa Jumat Agung bukanlah sebuah peristiwa yang kebetulan. 这个耶稣受难日呢，不是一个巧合的事情。 Peristiwa Jumat Agung, bahkan nanti kita merayakan Paskah, terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak dan maksud Allah sebelumnya. 就是这个受难日和过后就是复活节，这上帝已经做美好的一个计划。 Yaitu rencananya yang untuk menebus dosa umat manusia. 这就是救赎的计划，要救赎我们人类。 Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat penyaliban, kematian, maka kita melihat bagaimana rencana Tuhan di dalam menebus dosa setiap umat manusia. 当我们看到耶稣被钉在十字架的话，然后死在十字架，我们就会看到耶稣如何的为我们赎我们的罪。 Apakah Bapak Ibu sekalian melihatnya seperti itu? 是否弟兄姐妹们看了耶稣的这个影片的时候，就是有这样的感受？ Apakah mungkin Bapak hanya melihatnya seperti sebuah drama, atau seperti sebuah sinetron saja? 还是当我们看了这个影片的时候，就好像这样的普通的一个影片，而就这样就过去了？ Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus disalibkan pada jam 9 pagi. 2000年前，耶稣被钉在十字架是在9点早上。 Pada hari Jumat, ya. 在星期五。 Sebelumnya pada Jumat dini hari, Tuhan Yesus di Taman Getsemani dia ditangkap oleh segerombolan pasukan yang dibawa oleh Yudas, ya. Muridnya sendiri yang mengkhianati dia. 就是在那个早晨，就是在盖瑟玛尼的那个园的时候，就是犹太带了这个罗马兵来抓耶稣。 Kemudian Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama pengadilan orang-orang Yahudi. 然后耶稣就被带去了去
这个宗教领袖们的面前。 Hanas ke Kayafas, imam besar, 就是被逮捕了，去见了这些宗教领袖们。 dan akhirnya mereka sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. 然后他们就决定了判了死刑。 Kemudian mereka, karena mereka tidak punya wewenang, mereka datang kepada kira-kira jam 6 pagi, ya, mereka datang kepada Pilatus, wali negeri. 然后大概6点早上的时候，他们就是没有这个权利要定死，定耶稣的罪，所以他们把耶稣带去比拉多那边，比拉多的面前。 Seorang Romawi. 是一个罗马的领袖。 Kemudian Pilatus menyuruh mereka untuk membawa ke Herodes karena katanya Yesus itu adalah orang Galilea. 但是因为耶稣是加利利的人，所以比拉多就差派了这些军兵把耶稣带去这个希律王的面前。 Kemudian oleh Herodes dikembalikan lagi ke Pilatus. 但是这个希律王又把耶稣带回去给比拉多。 Dan akhirnya kira-kira pada jam 8 pagi akhirnya keputusan penyaliban Tuhan Yesus diputuskan. 然后大概是8点早上，然后他们就决定了要把耶稣钉在十字架。 Kemudian Yesus disalibkan, dia harus mengangkat kayu salibnya sendiri sampai ke Golgota. 耶稣他要自己扛他的这个十字架去了这个哥哥达山。 Sampai di sana jam 9 dia disalibkan, sampai jam 12 siang terjadi kegelapan sampai jam 3 sore. 到了哥哥达山的时候是大概9点早上的时候，他就被钉在十字架，大概3个小时到12点，然后那个时候是一片黑屋。 Dan kira-kira dari jam 3 sore sebelum jam 6 Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. 然后到了3点下午到6点下午的时候，耶稣就断气了，在十字架断气了。 Ya, jadi kira-kira kurang lebih sekitar 6 jam Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. 就是大概有6个小时，耶稣在十字架。 Dan sebelum jam 6 tubuhnya sudah harus diturunkan, sudah harus dikuburkan karena esoknya adalah hari Sabat. 还没到6点下午之前呢，耶稣的这个身体呢，他要把它拿下来，因为在那个时候，他们明天就是要过这个安息日。 Inilah secara singkat apa kejadian atau kronologis dari penyaliban Tuhan Yesus. 这就是一小段的我们说耶稣被钉在十字架的一个故事。 Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, 今天早 kita 上 akan sama-sama melihat merenungkan 今天早上要思想的是有3件事。 Mari kita buka di Yohanes pasal yang ke-19. 我们打开我们的圣经，在约翰福音第19章。 Mulai dari ayat 16. 16节开始。 Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. 在16节这里说，于是比拉多将耶稣交给他们去钉十字架。钉 Bapak 十 Ibu 字架。 sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， penyaliban yang dialami oleh Yesus sungguh di luar nalar, di luar kepatutan kemanusiaan. 耶稣被钉在十字架的这个过程呢，就是在我们意想不到的事。
Sungguh suatu kematian yang begitu mengerikan, begitu brutal yang pernah terjadi pada seorang manusia. 是一个很残忍的一个惩罚在一个人的身上。 Bahkan para sejarawan Romawi sendiri mencatat bagaimana mereka mengakui begitu kejamnya penyaliban yang dialami oleh Tuhan Yesus. 然后历史上的这些罗马人呢，他们也是在调查耶稣的死呢，是一个很不平常的一个事情。 Ada Cicero yang mengatakan tidak ada kematian yang lebih kejam yang menakutkan daripada penyaliban. 然后他们有说，就是没有比耶稣死在十字架上更可怕的死亡了。 Kemudian Tacitus yang mengatakan bahwa sungguh ini adalah suatu kematian yang begitu tercela. 然后达西都斯那他也说了，这是一个很可怕的一个死亡。 Bapak Ibu, dari sini kita melihat bagaimana bahwa kejadian penyaliban sungguh-sungguh nyata di dalam sejarah. 我们看在历史上，这个钉在十字架的这个事情是有的，是真实的。 Bukan hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, murid-muridnya yang bersaksi tentang kejadian itu. 不止耶稣的门徒们只看了在现场看耶稣被钉在十字架， Tetapi bahkan orang di luar 但是外面的人， di luar Kristen sendiri 就是外 mengakui 邦 kejadian 人， tersebut. 他们也承认了有这样的事情。 Jadi Bapak Ibu sungguh aneh, ya, sungguh tidak masuk akal. 所以，亲爱的弟兄们，这件事是一个在我们意想不到的事。 Kalau ada yang percaya kepada pernyataan seseorang yang bahkan berapa ratus tahun kemudian baru datang. 因为他们他们以为就是这件事情就是100年后会发生的一个事情。 Orang tersebut menyatakan yang disalibkan bukan Yesus, tetapi yang diserupakan. 他们讲被钉在十字架的不是耶稣，而是很像耶稣的一个人。 Padahal dia lahir 600 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus. 他生出的时候是在他出生的时候是在600年后。 600 tahun lebih setelah Tuhan Yesus. 就是600年后，就是耶稣过后，他600年后他才出生的。 Bahkan dia tidak pernah ke tanah Israel, dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. 他不曾经去过以色列，也没有曾经见过耶稣。 Jadi sungguh tidak masuk akal, sungguh suatu kebodohan kalau kita percaya kepada seseorang yang mengatakan demikian. 所以这个是一件很愚蠢的事情。如果我们相信他所讲的话， Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， salib atau penyaliban ini adalah sebuah metode yang dilakukan oleh bangsa Persia ketika mereka mengeksekusi seseorang. 这个十字架呢，是这个波西人的一个他们在进行这个惩罚的时候，就是用这个十字架。 Kemudian metode ini ya dicontoh oleh bangsa-bangsa Kartago. 然后这样的方法就是被这些迦太基的人给观察。 Kemudian diadopsi oleh bangsa Romawi. 他们也是用这样的方法，就是罗马人也是用了这样的方法。 Tidak ada orang Romawi yang boleh atau bisa disalibkan. 但是 Hukumnya seperti itu. 没有任何罗马人是死在十字架的方法，没有。 Kecuali kalau dia melakukan satu kejahatan yang besar. Kejahatan apa? Yaitu ketika dia melawan kaisar. 除非他有做了一件很大的错误，就是他对抗了这个该杀。 Dan penyaliban adalah salah satu kematian, cara mati yang paling ditakuti oleh siapapun pada zaman itu. 然后这个钉在十字架呢，是一个很可怕的一件惩罚。那些人都是很害怕被钉在十字架。 Dan cara seperti itulah yang diambil
ya yang dialami oleh Tuhan Yesus. 但是就是用这样的钉在十字架的这个的方法来惩罚耶稣。 Bapak Ibu, dari peristiwa penyalipan ini kita juga bisa menyaksikan bagaimana kejahatan, ketidakadilan justru dilakukan oleh mereka yang dilabeli sebagai seorang pemuka agama. 这样被钉在十字架的这样的方法，就是用在就是他们宗教领袖们使用了在耶稣的身上。 Seorang rohaniawan, mereka lah yang menjadi dalang, menjadi otak. 在外面看来是很属灵，但是就是他们呢有这样的想法。 Bukan orang jahat, bukan orang kriminal yang 不是坏 menggerakkan 人， penyalipan ini. 不是一个坏人，不是一个犯大罪的人要去进行这个十字架。 Justru mereka yang selama ini dianggap sebagai orang yang suci, orang yang terpandang, 但是就 orang 是 yang menjadi teladan. 但是就是这些成为榜样的这些领袖们，才想着这样的方法来惩罚耶稣。 Kalau diterjemahkan ya, sekarang justru yang melakukan kejahatan yang besar itu adalah pendeta, hamba Tuhan, 如果用 pemuka agama. 如果用这个时代的话来说的话，就是这些牧师们、这些领袖们才有这样的想法来惩罚耶稣。 Sungguh suatu paradoks ya, seharusnya pemuka agama mengajarkan sesuatu yang baik. 其实呢，一个宗教领袖呢，他们就是要教导好的事嘛。 Baru-baru ini kita mendengar ada kejadian peristiwa bom Makassar. 不久前我们有听见一个新闻，就是在马卡萨那边有发生了爆炸事， yang dilakukan oleh sepasang suami istri. 就是两个就是夫妻做了这件事。 Tetapi sesungguhnya otak ya dalang dari peristiwa ini adalah ternyata ada seorang pemuka agama. 但是这些的计划呢，就是一个宗教领袖的就是一个想法， Seorang ustadz yang ditangkap. 就是他们这些宗教领袖的一个被抓了。 Pelaku pemboman itu hanya bisa dikatakan sebagai pelaku, tetapi bisa dikatakan juga sebagai korban dari doktrinasi dari pemuka agama tersebut. 这个受害者就是这个两个夫妻受害者，他们可以说是一个受害者，因为他们的领袖教导他们这样做。 Saudara-saudara, tadi firman ayat yang ke-16 yang kita baca tadi diawali dengan kata akhirnya. 刚才我们读了这个约翰福音第19章第16节的那些写作，于是 Akhirnya Pilatus menyerahkan dia, yaitu Yesus, kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, untuk disalibkan. 于是比拉多将耶稣交给他们去钉十字架。 Kata akhirnya di sini artinya bahwa keputusan penyaliban Tuhan Yesus memang tidak mudah. 于是的意思就是要钉耶稣死在十字架的这个惩罚呢，是不是一个很简单很容易的一件事？ Setelah berjam-jam Pilatus berargumen dengan orang-orang Yahudi itu. 就是经过了很长的时间，比拉多就是跟这些人一直在辩论。 Dan akhirnya di sini juga menunjukkan kepada kita sesungguhnya Pilatus tidak ingin menyalibkan Tuhan Yesus. 其实在这里我们可以看到，就是比拉多其实他不想把耶稣钉在十字架。 Pilatus tidak menemukan satupun kesalahan yang menjadi dasar, yang menjadi alasan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. 因为比拉多在耶稣的身上没有见到了一个错误，一个耶稣所犯的一个错误。 Dan akhirnya di sini juga memperlihatkan kepada kita bahwa Pilatus akhirnya menyerah, takut kepada tekanan orang banyak. 能够在这里我们也看到了比拉多，他就是投降了，他就是不想被这些的百姓们欺压。 Sebuah keputusan yang diambil, yang diputuskan karena
tekanan massa yang begitu besar. 这个决定就是因为这些百姓的一直压着这个比拉多。 Bapak Ibu, saya jadi teringat beberapa tahun lalu kejadian Ahok. 这件事情呢，我就想到了几年前的一件事，就是发生在钟万邪的身上。 Saya rasa kita semua pasti tahu. 我相信我们大家也听过这个新闻。 Ahok diadili dengan begitu cepat. 钟万邪呢，他就是被定得很快， Ya, melewati protokol yang seharusnya dilakukan tetapi itu diabaikan. 其实要经过很多的这个步骤，但是这样的步骤也是过去了。 Dan akhirnya hakim menjatuhkan hukuman karena tekanan massa yang begitu besar pada saat itu, yang katanya sampai berjuta-juta orang 然后这个审判官就是 melakukan demo di Jakarta. 就是定了钟万邪的罪，因为他就是被这些百姓们压了，就是要快定罪在钟万邪的身上。 Jadi sangat mirip sekali dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus juga pada waktu itu, karena tekanan massa yang begitu besar. 这件的事情就是好像刚才我们所看的耶稣的事情，就是被这些百姓们压。 Tetapi di balik semua itu tentu adalah rencana Tuhan. 但是经过了这些事情，就是有上帝美好的计划。 Kemudian di ayat yang ke-17 dikatakan sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. 17节这里说，他们就把耶稣带了去，耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方名叫乳落地，希伯来话叫哥哥达。 Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan dengan begitu tidak manusiawi. 我们看这个耶稣就是被他们这样的就好像不是一个没有人性的一个方法。 Tuhan Yesus dipaksa melakukan metode eksekusinya sendiri. 就是耶稣自己要去行他不应该去行的这件惩罚的事。 Seperti seorang yang dihukum, kemudian dia disuruh hukum pancung, kemudian dia disuruh mengasah pedang yang akan memancung dirinya sendiri. 就好像一个要被杀头的一个人，他自己要磨自己的刀，然后砍自己。 Seandainya saudara berada di pihak Tuhan Yesus, kira-kira apa yang engkau rasakan pada saat itu? 如果那个时候我们大家在耶稣的立场的时候，我们的想法是怎样？我们会怎样的感受？ Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sesungguhnya juga menjadi gambaran apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. 其实耶稣这样的行的时候，我们可以看到旧约里面也是有这样的说法。 Ketika Abraham akan mengorbankan Ishak anaknya, 当亚伯拉罕要献以撒的时候， Ishak harus memikul kayunya sendiri untuk pengorbanannya. 以撒要自己背自己的这个火柴， Ya. 要献给上帝。 Sebuah gambaran, sebuah tipe yang sama dengan apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. 这就是好像发生在耶稣自己的身上，就是他要自己拿自己的十字架。 Tetapi akhirnya Tuhan menyediakan seekor domba sebagai pengganti Ishak. 但是在亚伯拉罕的时代，上帝就用这个羔羊来代替以撒。 Dan pada peristiwa salib Tuhan tidak hanya menyediakan seekor domba, tetapi seekor domba yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. 但是到了耶稣的时代，不是用一只羔羊而已，但是用真实的羔羊，就是耶稣本身。 Dan kayu salibnya sendiri yang harus dia pikul. 然后他又扛自己的十字架，带自己的十字架。 Salib yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus ukurannya begitu besar, lebih panjang daripada tubuhnya. 耶稣背的十字架就是比他的身体更长更重。 Dia memikul salib itu seolah
Dia memikul dosa kita yang begitu berat, yang begitu besar. 他背着这个沉重的十字架，就好像背着我们的罪。 Dan sungguh anehnya tidak ada perlawanan. 最奇妙的就是他没有反抗。 Bapak Ibu, sesuatu yang sangat tidak lazim, ya. Ketika seseorang diputuskan untuk dihukum salib, dia tidak melakukan perlawanan. 这是一件意想不到的事，就是当一个人被定罪的时候，被惩罚的时候，他没有反抗。 Biasanya orang yang dihukum salib dia akan melakukan perlawanan karena dia mengalami satu tekanan mental yang begitu besar sampai-sampai dia emosi, dia berontak, dia panik. 当一个人要被钉在十字架的时候，他本身他自己一定会反抗的，因为他不想被钉在那个十字架嘛，他就是有这个情绪要反抗。 Sehingga apa yang harus dilakukan? 他知道要怎样去做。 Biasanya prajurit-prajurit itu mengikat orang itu, kemudian orang itu ditarik, ya. 当这个人反抗的时候，这个罗马军兵呢，他就会把他的手给绑住，然后就拉他的手。 Ya, dia ditarik sampai ke tempat eksekusi. 他就是拉他到这个进行的地方。 Dan tentu itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, ya. 这个不是一件很简单的事情。 Tetapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus sangat berbeda. 但是发生在耶稣自己的身上是不一样。 Tuhan Yesus tampak begitu tenang. 主耶稣看来事情很稳， Dia tidak melakukan perlawanan. 他没有反抗的。 Ketika dia diminta untuk memikul salibnya, dia lakukan dengan segera. 当他就是要背着自己的十字架的时候，他就是愿意自己来背。 Bapak Ibu, gambaran ketenangan Tuhan Yesus sebenarnya juga sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53. 这件事情在以赛亚书也是有写着的， bahwa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya pasal 53. 以赛亚书第53章那边写着，就好像这个羔羊被带去那边要被杀的那个地方。 Ketenangannya ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar dia rela, dia benar-benar sudah siap menjadi korban bagi dosa manusia. 这个就是代表着耶稣已经准备好了要来背着我们的罪。 Bapak Ibu, pada saat itu orang-orang Yahudi begitu tergesa-gesa ingin secepatnya menyalibkan Tuhan Yesus. 那个时代的犹太人呢，他们就是很急着要把耶稣钉在十字架。 Begitu keputusan keluar, mereka mau segera Yesus disalibkan. 当这个决定已经判定了时候，他们就是要快把耶稣钉在十字架。 Mungkin ini didasari karena sudah begitu kebencian yang begitu memuncak kepada Yesus. 这个可能在他们的心里很憎恨这个耶稣。 Bisa juga karena mereka khawatir, mana tahu nanti tiba-tiba Pilatus membatalkan penyaliban Tuhan Yesus. 或者他们害怕等一下比拉多会取消这个判定。 Mana tahu nanti ada orang yang mungkin datang menolong Tuhan Yesus. 或者可 Dan 能 Tuhan Yesus ini banyak juga pengikutnya. 或者可能他们害怕等一下有些人来帮助来救着这个耶稣，因为耶稣本身很多的这个门徒们嘛。 Sehingga penyaliban Tuhan Yesus dilakukan begitu cepat, begitu tergesa-gesa, tanpa melalui sebuah protokol. 所以耶稣钉在十字架的这件事情呢，就是非常的快。 Biasanya secara protokol, seseorang kalau dihukum salib, hukum mati, tentu dia diberikan kesempatan untuk bisa bertemu keluarganya. 如果我们看有些人被定死刑的时候，他们会给一个时间，就是让这个人可以见他的家人。 Tetapi hal ini tidak terjadi kepada Tuhan Yesus. 但是在耶稣的这件事呢，没有发生过。 Dan ini juga yang
di dalam kitab Yesaya tadi yang digenapi, yaitu penahanannya dan penghukumannya. Kemudian dia langsung dibawa. 就是在以赛亚书那边也写作的。 Bapak Ibu, kalau kita pernah menyaksikan bagaimana kejadian penyaliban Tuhan Yesus 亲爱的弟兄姐妹们，如果我 di 们 dalam film-film 如果我们在影片有看过了耶稣被钉在十字架的过程的时候， seperti sebuah parade, ya, begitu ramai 就好像一 waktu 个 Tuhan Yesus memikul salib sampai ke Bukit Golgota. 就好像我们看那个节目，就是耶稣自己背着他的十字架到哥哥大山的时候， Kenapa Pilatus melakukan seperti itu? 为什么比拉 Bukankah lebih baik mungkin Tuhan Yesus disalibkan secara diam-diam? Mungkin itu juga yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. 为什么比拉多会这样进行呢？因为如果静静的把耶稣钉在十字架，不是更好吗？ Nampaknya sepertinya Pilatus memang mengharapkan sesuatu, mungkin sesuatu mujizat atau seseorang yang mungkin datang untuk menolong Tuhan Yesus. 看来可能比拉多就是要做了一个计划，让这些很多人来看，就是要让，除非就是可能有些人会来救走了耶稣。 Ya, memang Pilatus belum sungguh-sungguh ingin menyalibkan Tuhan Yesus. 因为比拉多本身他不是真实的要钉耶稣在十字架的。 Kemudian dikatakan di ayat ke-17 bahwa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 19 tadi, Tuhan Yesus dibawa ke satu tempat yang bernama Golgota. 刚才我们看到了耶稣，他不是到了一个地方，就是希伯来话叫做哥哥达。 Saudara, Golgota artinya tempat tengkorak. 哥哥达就是陀螺的地方。 Tempat tengkorak artinya di situ memang banyak tengkorak, tulang-tulang manusia. 意思就是 Itu 很 suatu 多， tempat yang begitu dikutuk. 就是一个地方，就是有很多这个骨头，人的骨头的地方。 Orang-orang yang mati, orang-orang jahat yang mati dibuang di sana. Itu tidak dikuburkan. 就是犯了大罪的人死在那个地方，就是被丢在那个地方，没有被埋葬的一个地 Mereka 方。 dibiarkan membusuk di sana 他们就 menjadi tulang-tulang. 就是丢在那个地方，让他们臭了，然后变成了骨头。 Dan di tempat seperti itulah Tuhan Yesus disalibkan dan mati. 就是在这个地方，耶稣被钉死在十字架， Tempat yang terkutuk, ya tempat yang menakutkan. 就是一个很可怕的一个地方。 Tetapi kenapa Tuhan Yesus dibawa keluar dari kota Yerusalem juga seperti yang digambarkan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kurban. 然后为什么耶稣会带出了这个耶路撒冷呢？ Kalau kita baca Perjanjian Lama, korban penghapus dosa itu harus dibawa keluar dari perkemahan. 因为如果就业的时候，我们看的时候，就是这些祭物呢，要献给上帝的这个物呢，他要拿出去献。 Yesus sebagai korban penghapus dosa, dia harus dibawa keluar, dipisahkan 耶 dari 稣呢， umatnya 耶 dari 稣是 Yerusalem. 要被从这个耶路撒冷的地方带出去，才可以赎我们的罪。 Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. 他本身是没有罪的，但是要扛着我们的罪。 Kemudian di ayat yang ke-18, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. 然后在18节这里说，他们就在那里钉他在十字架上，还有2个人和他一同钉着，一边一个，耶稣在中间。 Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus juga sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya bahwa dia akan disalibkan di antara penjahat, dia akan dihitung di antara pemberontak-pemberontak. 耶稣被钉在十字架的这件事情，也是在旧约以赛亚书里面也写作，已经有预言了。 Orang-orang Yahudi ingin membuat Yesus mati begitu terhina, begitu
memalukan sehingga dia disandingkan dengan para penjahat. 犹太人呢，就是想让耶稣死的，就是很侮辱的死，然后被人嘲笑的一个死法，就是钉在旁边有2个坏人这样。Mungkin saja 2 orang yang disalibkan di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus itu bukan pada saat itu seharusnya dia disalibkan. 可能在这个耶稣的旁边这2个人呢，可能他们2个不是在那个时间被钉的。Tetapi karena permintaan orang-orang Yahudi, akhirnya mereka dipaksa juga ikut disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. 但是这些犹太人的要求就是要把耶稣钉在这2个坏人的中间，所以他们就这样行。Mungkin karena alasan itu juga kenapa kedua penjahat ini sempat mencela Tuhan Yesus. Karena mereka mungkin merasa gara-gara Tuhan Yesus eksekusi saya dipercepat. 也可能就是因为这件事情呢，这2边的人呢，他们就是责怪了耶稣，就是因为了耶稣，他们就是要快快的被钉在十字架。Tetapi kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang berdosa, 2 penjahat. 但是我们看到的是，耶稣被钉在十字架的时候，就跟着这2个旁边的人是有罪的人。Dia tidak disalibkan mungkin dengan 2 orang yang terkemuka, 2 orang yang mungkin dianggap suci, dianggap kudus. 耶稣没有被钉在就是一边一个的，就是没有罪的人，就是好像领袖的长子们的旁边没有。Maka pesan yang diberikan kepada kita bahwa adalah benar-benar penyaliban ini ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri. 所以这件事情发生的时候，就是要提醒着我们，就是耶稣的被钉在十字架的时候，就是完完全全要赎我们的罪。Kalau dia disalibkan dengan mungkin orang benar yang lain, mungkin ada yang berkata yang menanggung dosa, yang menanggung salib itu bukan hanya Tuhan Yesus, tetapi juga ada orang benar yang lain. 因为如果在那个时候的话，被钉在十字架的那2个人是没有罪的人的话，可能有人会这样的想法：被耶稣钉在十字架，不只单单耶稣钉在十字架赎我们的罪，但是还有2个人赎我们的罪。Kemudian di ayat yang ke-19 sampai ke-22 dikatakan, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. 在19节到20节这里说，比拉多又用牌子写了一个名号，按在十字架上，写的是犹太人的王拿撒勒人耶稣。有许多犹太人念着名号，因为耶稣被钉十字架的地方与城相近，并且是用希伯来、罗马、希里尼三样文字写的。Pilatus menulis sebuah tulisan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. 比拉多就写在牌子说犹太人的王拿撒勒人耶稣。Dan tulisan ini ditulis dalam 3 bahasa. Dikatakan di situ bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. 用3样文字来写的，就是用这个希伯来、罗马还有这个拉丁的写法文字来写。 Kita tahu pada saat itu kota Yerusalem bukan hanya menjadi pusat bagi orang-orang Yahudi. 我们看耶路撒冷那个时候，不只单单是犹太人的地方， Banyak orang asing yang melewati Yerusalem. 有很多外边来的人也住在这个耶路撒冷。 Atau orang-orang Israel sendiri ada yang dari luar Yerusalem yang datang ke Yerusalem, apalagi pada saat itu menjelang Paskah. 更何况在那个时候是要复活节，很多从外面的人来到耶路撒冷。 Dan
tulisan itu ditulis dalam 3 bahasa ini, artinya suatu pemberitaan bagi seluruh bangsa pada saat itu. 所以就用了这个3样的文字写，就是要让各种的国家可以看到这个文，可以看得清楚这个文字。Suatu pemberitaan keselamatan, karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang di luar Yahudi. 就是代表着耶稣的救赎呢，不是单单只给了这个耶路撒冷的这个城市的人，这是给外边的，从耶路撒冷以外的这些人也被救赎了他们的罪。Pada saat itu 3 bahasa ini yang paling populer, ya, hampir semua orang itu bisa 3 bahasa ini. 因为在那个时代，就是有这个样的这个3样的文字，人家可以看得懂。Jadi ini menggambarkan begitu luasnya, ya, karya keselamatan Tuhan Yesus bagi seluruh bangsa. 就代表着耶稣的拯救是何等的广大。Termasuk kita yang saat ini yang tinggal di Indonesia, 也包括了我们住在印尼的， ya, saudara dan saya, karya keselamatan Tuhan Yesus juga diberikan kepada kita. 就是我和你，耶稣的救赎就是献给了我和你。 Kemudian di ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. 在23节到24节，并钉既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为4份，每兵1份，又拿他的里衣。这件里衣原时没有风儿，是上下一片继承的。他们就彼此说：“我们不要撕开，只要研究，看谁得着，这要应验经上的话说，他们分了我的外衣，为我的里衣研究，并兵丁果然做了这事。” Apa yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Romawi menggenapi apa yang sudah Tuhan nubuatkan melalui kitab Mazmur. 就是兵丁所做的这事呢，就是已经被预言过了。Yaitu mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. 就是他们分了我的外衣，为我的里衣研究。 Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana peristiwa salib itu benar-benar semuanya sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. 我们看这件钉在十字架的过程呢，就是在这个旧约已经有预言了。 Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat 25 sampai 27 kita melihat bahwa di situ ada orang-orang dekat Tuhan Yesus berada di bawah kaki salib, di bawah salib Tuhan Yesus. 然后在25到27节有写作了，就是当耶稣被钉在十字架的时候，旁边就是有他的家人，在下面有他的家人。 Saudara, di situ dikatakan ada Maria, ya, Maria ibu Yesus. 这里有说有他母亲就是玛利亚， Ada murid yang dikasihinya yaitu Yohanes. 也有约翰。 Saudara, ini memberikan kita sebuah konfirmasi, sebuah keyakinan bahwa memang yang disalibkan di atas kayu salib itu adalah Tuhan Yesus. Karena dikonfirmasi oleh orang-orang yang mengenal Dia. 这就代表着，就是这个被钉在十字架的是真实是耶稣，因为有他的亲人在现场。 Bukan orang-orang bukan yang dikatakan yang diserupakan dengan Dia. 不是，就是外面的人说的，被钉在十字架的不是耶稣，而是长相像耶稣的这个人。
Dan menjelang kematiannya, Tuhan Yesus pun masih sempat untuk melakukan pengabdiannya sebagai seorang anak kepada seorang ibu. 然后耶稣还没死之前，他也是有对他的母亲说一句话。 Tuhan Yesus tentu tahu sebentar lagi dia akan meninggal, dia akan mati. 耶稣本身当然知道他等一下要断气了。 Dan tidak disebutkan di mana Yusuf, kemungkinan Yusuf juga sudah meninggal. 在这里也没有说他的父亲就是约瑟在哪里，可能约瑟那时候已经死了。 Artinya Maria ibu Yesus yang menanggung hidup Maria yaitu Tuhan Yesus. Yang menanggung kehidupan Maria yaitu Tuhan Yesus. 这是就是玛利亚，这是耶稣的母亲，这个生活费是耶稣来担的。 Dan Tuhan Yesus tidak lupa untuk melakukan tanggung jawabnya sebelum dia meninggal, yaitu dia menyerahkan, katakan inilah ibumu, dan dia katakan kepada muridnya, kemudian dia katakan kepada ibunya, inilah anakmu. 然后这个耶稣他又对他的门徒说：“看你的母亲。”从此那门徒就接他到自己家里去了。 Tuhan Yesus di tengah kelemahan tubuh, di tengah kesadaran yang semakin merosot, dia masih ingat untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang anak. 耶稣他还记得他自己成为儿子的责任，对母亲的责任。当他还没死之前， Inilah yang kita lihat di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Kemudian selanjutnya kita melihat hal yang kedua, yaitu kematian Tuhan Yesus. 然后第二部分我们看到耶稣的死。 Kalau kita baca di pasal yang 19 ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. 28节，这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说我渴了。 Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjelang kematiannya, dia berkata bahwa aku haus. 耶稣说我渴了。 Kemudian mendengar perkataan itu, seorang prajurit Romawi mencucukkan anggur asam di dalam bunga, kemudian dicucukkan ke dalam sebuah hisop, kemudian diberikan kepada Tuhan Yesus. 然后29节这里说，有一个器皿盛满了醋，放在那里，他们就拿海蓉尝蘸满了醋，绑在牛丝草上，送到耶稣的口。 Dan dikatakan selanjutnya Tuhan Yesus meminumnya. 然后也说了，耶稣喝了。 Kalau kita baca di Injil yang lain sebelumnya, Tuhan Yesus sempat juga diberikan minuman anggur yang bercampur mur. 然后在别的经文也写了，耶稣的这个醋呢，这个水呢有掺这个。 Minuman itu sebenarnya bersifat untuk mengurangi rasa sakit ya ketika seseorang itu disalibkan. 这个水呢的作用就是就是要减少这些被钉在十字架的人的这个痛。 Tetapi Tuhan Yesus menolaknya pada waktu itu. 但是耶稣拒绝了， Karena dia tahu bahwa penderitaannya belum selesai dia tanggung semuanya. 因为耶稣知道他的这个受苦的时间还不够。 Dia benar-benar ingin menanggung seluruh penderitaan, 他就是要担当了这些痛苦， seluruh dosa, 这些 seluruh 罪， cawan dia mau minum semuanya. 全部的罪，全部的痛苦，他要自己担当。 Dia tidak mau kita untuk menanggung satu pun ya dosa kita. 他不要让我们有自己扛自己的罪。 Oleh karena itu ketika dia ditawarkan untuk mengurangi rasa sakitnya itu,
dia tidak mau. 所以当这些丁兵要拿水给耶稣喝的时候，他拒绝了。 Tetapi ketika saat ini dia diberikan minuman anggur asam, dia meminumnya. 但是这个时候，就是用了这个醋的时候，耶稣喝了。 Karena dikatakan apa? Sudah selesai. 因为什么呢？因为这些说完全了， Semua sudah selesai ditanggung oleh Tuhan Yesus, karena itu dia meminumnya. 因为已经成了，所以他就喝了这个醋。 Kalau kita lihat apa yang dilakukan, sebuah permintaan yang sangat wajar, ya, hanya meminta sebuah minuman. Aku haus. 如果看了这件事情，一个很容易、很简单的一个这个要求嘛，我渴了，我要喝。 Itu pun dia diperlakukan tidak sepantasnya. 在这方面呢，他也是被就是不像人被带的这个方法，就是给他醋喝。 Prajurit yang di sana, apakah dia tidak bisa ambil sebuah tangga? Di sana pasti ada tangga. Kenapa dia tidak bisa mengambil sebuah tangga? Dia naik ke atas salib, kemudian dia berikan cawan, dia kasih Tuhan Yesus minum. 在那个时候，如果这个丁兵呢，他们要拿水给耶稣喝，很简单嘛，就是在那边拿点水，然后上去给耶稣喝水，就一个很简单的事情嘛。 Kita melihat bagaimana di detik-detik kematiannya, bahkan dia diperlakukan begitu tidak manusiawi. 我们看到最后呢，耶稣是被带的，不好像这些没有人性的被带着。 Kemudian berikutnya Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. 然后耶稣就说了，成了。 Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 然后他就低下头，将灵魂交付神了。 Yesus benar-benar menyelesaikan segala sesuatu, tanggungan penderitaan dosa kita di atas kayu salib. 耶稣自己就是担当了这些痛苦、这些的罪。 Penderitaannya di atas kayu salib sudah selesai. 他在十字架的这些担当我们的罪的这个事情已经成了。 Segala nubuatan, gambaran tentang penyaliban ini sudah dia genapi, sudah selesai dia genapi. 一切的预言在他的身上已经成了。 Pengorbanan dia sekali untuk selamanya sudah selesai dia lakukan. 他的这个赎罪的这个事情，就是一直到永远。 Sudah selesai ini juga pada zaman itu, ya, ketika dalam sebuah perdagangan, dalam piutang, ketika utangmu dilunasi maka akan ditulis sudah selesai. 就好像我们做买卖的时候，就是当我们的我们欠人家的钱已经还清了时候，他就写着已经成了。 Sudah selesai di sini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah menyelesaikan seluruh hutang dosa kita. 成了意思就是耶稣就是已经担当了我们这些的罪。 Sudah selesai di sini juga menggambarkan sebuah pernyataan kepada setiap kita yang mungkin merasa sombong. 这些成了意思也是献给了我们这些可能我们现在骄傲的人。 Mungkin kita datang kepada Tuhan lalu kita berkata kepadanya, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa selamat? 可能我们来到神的面前，我们对神说：“神啊，我可以用什么？我可以用什么方法让我可以得救？” Dan jawaban Tuhan kepada orang tersebut adalah sudah selesai, sudah terlambat. 然后耶稣的答案就是成了， Sudah tidak perlu lagi kamu melakukan apa-apa supaya kamu selamat. 你不用做任何事情了，你不用做任何事情，直到你得救了， Karena 已经 semua 成 sudah 了。 selesai saya tanggung, saya lakukan. 因为一切的我已经做好了，就是成了。 Benar-benar sebuah kata yang sederhana tetapi
menggenapi segala sesuatu. 很简单的一句话，但是已经成了一切的这个预言。 Dan kemudian Tuhan Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 然后耶稣就低下他的头，然后将他的灵魂交托给父神。 Dikatakan dia menyerahkan nyawanya. 这里说将灵魂交父神的， Artinya Tuhan Yesus melakukan semua ini dengan penuh kesadaran. 意思就是说，耶稣做了这件事情是他自己是清醒的， Dengan penuh kerelaan. 他愿意的， Bukan karena paksaan kemudian dia terpaksa datang. 不是因为被逼然后他才来， Tetapi karena dia rela. Dikatakan aku memberikan nyawaku dengan sukarela dan mengambilnya kembali. 意思就是说，他愿意把他自己的身体交给献上，然后他自己夺回来。 Kemudian setelah itu, untuk memastikan orang-orang yang disalib termasuk Tuhan Yesus itu sudah mati, kemudian mereka kakinya dipukul. 然后在31节这里说了，犹太人因这日是逾备日，又因那安息日是个大日，就求比拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得受当安息日留在十字架上。 Kedua pencari itu kakinya dipukul 那个两个人他的腿被打断， karena untuk mempercepat ya kematian di atas kayu 就是 salib. 要让他们快快的死去。 Apalagi waktu itu sudah menjelang Sabat, 因为到那个时候是已经要安息日了， ya. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus kakinya tidak dipukul, tulangnya tidak dipatahkan. 但是那边没有写着耶稣的脚也被打断， Tetapi lambungnya ditombak, ditusuk. 而是在他的在34节这里说，未有一个兵拿枪插他的肋旁，插到耶稣的肋旁。 Dan setelah tombaknya lambungnya ditombak, kemudian keluar darah dan air. 然后他的肋旁用枪插的时候，随即有血和水流出来。 Apa yang dilakukan kepada Tuhan Yesus juga menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci. 耶稣的这件事，就是在这个我们的圣经已经有写着了。 Yesus adalah anak domba Paskah, anak domba Allah. 耶稣就是神的羔羊， Dan menurut peraturan yang di dalam Taurat, anak domba tidak boleh tulangnya dipatahkan 所以 untuk korban. 神的羔羊呢，不可以打断他的脚，然后献给神。 Jadi untuk memenuhi ya nubuatan ini, peraturan ini, makanya Tuhan Yesus tidak satu pun tulangnya dipatahkan. 所以要成了这个预言的时候，耶稣的脚没有被打断。 Tetapi tombak lambungnya ditombak itu juga karena nubuatan di dalam kitab Zakaria. 然后在他的肋旁被插了这个枪的时候，在这个Zakaria 在 pasal yang ke-12 ayat 10. 撒迦利亚的圣经里面也是有写着的。 Jadi sampai kematiannya semuanya sudah digambarkan, dinubuatkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. 所以耶稣这样的死法，这样的过程，钉在十字架的过程，在旧约里面已经有预言过了。 Dan yang terakhir yaitu penguburannya, kita tidak akan membaca. 然后最后就是耶稣被埋葬的时 Mau 候， membaca sendiri nanti di rumah. 大家可以在家里 Di 读 situ 下去。 disebutkan ada dua orang, yaitu Yusuf Arimatea dan Nikodemus. 在 Yusuf Arimatea dan Nikodemus. 在39节这里说有两个人，就是尼葛迪木，还有一个是还有耶瑟，不是他的父亲，可是也是叫做耶瑟的。 Yusuf Arimatea dan Nikodemus ini bukan orang sembarangan.
是亚利马太，不是一个亚利马太人约瑟，不是一个普通的人。Yusuf Arimatia ini adalah salah satu anggota dari Sanhedrin. 亚利马太人约瑟是一个Sanhedrin ini adalah anggota dewan tertinggi dari mahkamah agama orang Yahudi. 就是犹太人，就是领袖最高的一个人。Dan jumlahnya itu terbatas, hanya 71 orang. 他们的团里面只有71个人。Yusuf ini adalah salah satu anggota di situ. 约瑟就是其中之一的成员。Sedangkan Nikodemus adalah seorang Farisi yang terkenal, seorang guru, juga adalah seorang pemimpin agama Yahudi. 然后尼哥底母是一个法利赛人，一个很出名的人。Dua orang yang berpengaruh ini yang dipakai oleh Tuhan untuk menguburkan mayat Tuhan Yesus. 就是这两个重要人，就是要他们被派去埋葬耶稣的。Padahal sebelumnya mereka agak kalau kita baca, maka Nikodemus tidak berani, ya, cuma beraninya malam-malam datang ketemu Tuhan Yesus. 如果我们看到了这个经文里面写，就是这个尼哥底母呢，他没有胆来去见耶稣的。Yusuf Arimatia ini juga ada seorang yang tidak berani secara terang-terangan menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. 耶利马太约瑟呢，他也是没有他的信心没有显现给耶稣看的。Tetapi melalui peristiwa salib ini kita melihat bagaimana dua orang yang punya jabatan yang tinggi ini, punya pendidikan yang tinggi ini, akhirnya mereka dengan berani untuk menyatakan imannya. 但是经过了这个十字架呢，我们可以看到这两个重要人物呢，他们就是愿意显现用他们的信心来埋葬了耶稣。 Mereka ini pengajar, mereka ini sangat mengenal Taurat. 他们是注重律法的人。 Mereka ini hari-harinya menyelidiki Taurat. 每天他们就是观察这个律法。 Dan nampaknya Yusuf dan Nikodemus benar-benar akhirnya sadar bahwa memang Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. 然后这两个人呢，这个耶稣和迪科底母呢，他们就是真的是相信耶稣就是神的儿子。 Dan akhirnya di penguburannya mereka memberikan penghormatan yang terakhir yang begitu mulia kepada Tuhan Yesus. 然后在最后呢，他们就是献给一个很贵重的给耶稣。 Dan mereka pasti juga percaya bahwa apa yang dijanjikan di dalam kitab suci bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. 然后他们也相信耶稣将复活在第三天。 Kita melihat bagaimana dua orang yang luar biasa ini yang memberikan konfirmasi kepada kita. 我们可以看到这两个重要的人，他就是宣告了 pemuka agama Yahudi yang mengkonfirmasi bahwa Yesus memang adalah Mesias yang dijanjikan. 他就是宣告了耶稣就是弥赛亚。 Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， hari ini hari Jumat Agung. 今天是拜五耶稣受难日的日子。 Tadi kita sudah melihat secara flashback bagaimana penyaliban, kematian dan penguburan dari Tuhan Yesus. 刚才我们已经看了，就是耶稣的被钉在十字架的过程。 Semua peristiwa ini bukanlah menunjukkan kelemahannya, kekalahannya. 这个过程不是代表着因为他的软弱，然后他就输了， Tetapi justru sebagai kemuliaannya, kemenangannya. 但是这是代表着他得胜，然后他的荣耀。 Karena memang itulah tugas dia datang ke dunia ini, menyelesaikan segala misi, segala tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya, yaitu mati di atas kayu salib. 因为这就是父给他的这个责任，就是钉在十字架，担当我们一切的罪、一切的过犯。 Orang-orang Yahudi pada saat itu mereka tidak bisa melihat hal ini.
那个时候的犹太人呢，他们没有看到这件事。Mereka mengolok-olok Yesus, mereka mengatakan, kamu sendiri menyelamatkan orang lain, tetapi kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. 他们反而嘲笑了耶稣，他说：“你自己救赎了这些人，但是你不能救你自己。” Mereka menganggap Tuhan Yesus itu lemah, kalah. 他们就看 di atas kayu salib. 他们就当作耶稣是一个失败的，就是输了。Bahkan hari ini kita banyak mendengar banyak orang yang menganggap bahwa penyaliban Tuhan Yesus adalah satu bentuk kekalahan. 然后在这个时代，我们也听过了很多人说，耶稣钉在十字架的这个十字架的这个钉法呢，是一个耶稣，代表这耶稣已经输了。Tidak mungkin Tuhan itu disalib, tidak mungkin Tuhan bisa dipukul, tidak mungkin Tuhan itu kalah, tidak mungkin Tuhan itu lemah. 不可能神钉在十字架，不可能神会输，不可能神会那么软弱。Tetapi hari ini kita bersyukur kita bisa melihat di balik kehinaan salib ada kemuliaannya, ada kesetiaannya, dan ada kemenangannya. 但是今天我们非常的感恩，因为在他的十字架，他被羞辱、被侮辱、被嘲笑的十字架上，我们可以看到神的荣耀、神的得胜。Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. 所以今天我们非常要感恩喜乐， karena kita mengetahui kebenaran ini. 因为我们知道真理。 Biarlah melalui kebenaran yang kita ketahui ini, kita sungguh-sungguh untuk mengasihinya, menghargainya. 希望当我们知道了这个真理，我们要好好来珍惜他的救赎。 Kita memberikan hidup kita, ya, sebagai balas untuk segala 我 pengorbanan. 们要把我们的身体献给我们的神。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. 神，我们非常感谢你。 Walaupun salib dihina oleh dunia, 虽然你的十字架被羞辱、被嘲笑， salib itu lemah, 你的十字架是软弱的， salib itu kekalahan. 十字架是输的。 Tetapi di balik itu kami menemukan kebenaran yang sejati. 但是在十字架上，我们看到一个真理， Justru di saliblah Engkau meraih kemenangan yang sejati, ya Tuhan. 就是你被钉在十字架，你得胜了， Engkau mengalahkan segala dosa, segala penderitaan, 你得胜了死亡，你得胜了一些的痛苦， segala maut yang seharusnya yang kami tanggung. 这些一切是我们要担当的，但是你已经担当了。 Terima kasih Tuhan. 感谢你神。 Dan sebentar lagi kami akan menerima perjamuan. 一下子时间，我们要接受你的圣餐， Engkau kuduskan, Engkau sucikan, ya Tuhan. 求你把一切的东西都圣洁。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。